Jadi bulan puasa kita ada 4 minggu. Selalu isteri buat sahur, sediakan untuk berbuka. Jadi insya-Allah mulai pada minggu ni kaum Adam take over. Boleh? Boleh kan? Siapa yang ada isteri itu kita kata okey, yang malam ni abang take over. Okey? Hanya sekali atau 2 kali saja seminggu. Jadi kita buat sebagaimana isteri kita, kejutkan anak-anak. Ini ada bapak-bapak, saya ada kawan-kawan sebut, dia kata dia kejut suami dia saja 4 kali lentuk. Itu belum masuk anak 4-5 orang lagi tu, kan? Jadi kemudian siap sedia makanan dan sebagainya, kita switch. Suami, isteri tidur, dia siapkan semua makan, dia dah panaskan apa semua, dia kejut isteri. Yang abang dah siapkan meja tu semua sekali. Sayang dan anak-anak makan, lepas tu abang basuh pinggang. Boleh? Boleh Ustaz? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Tapi bini tak nak bangun. Sebab dia kata dia uzur. Itu suruh bangun juga, tak apa, suruh melayan suami dan anak-anak. Jadi saya nak kongsi di sini betapa bahagianya yang kita nak bawa fastabiqul khairat ini dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam pejabat, berebut-rebut buat baik. Itu yang kata-kata sampai Alung kata, "Cop, abang nak basuh." Angah kata, "Angah dah dari tadi lagi duk fikir nak basuh pinggang sebab apa, nampak pahala di tepi tu." Suami kata, "No. Abah dari semalam lagi duk buki nak basuh." Ini pahala bulan puasa berlipat kali ganda. Jadi ni nak kita ketengahkan fastabiqul khairat dalam Al-Quran sebut. Jadi kalau boleh kita mulakan dalam bulan puasa ini, dan kita yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah itu tak alpa untuk memberi apa yang hak untuk kita. Allah berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Walaupun sebesar zarah kita melakukan kebaikan, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran pahalanya. Dan walaupun sebesar zarah kita melakukan kejahatan, kita akan mendapat ganjaran dosanya. Sebab itu kita berebut untuk melakukan kebaikan pada bulan puasa. Dan saya balik juga sedikit. Dalam bulan puasa ni sepatutnya kita boleh jimat. Kan kita makan 4 kali sehari. Dan ada orang belum tidur tu siapa makan? 5 kali. Tapi bulan puasa kita hanya sahur dan berbuka. Patutnya kita boleh jimat. Ada more? Ada more. More itu dapat percuma. Dapat percuma pula tu kat masjid tunggu more kan. Itu yang Tok Imam semayang pergi cari masjid yang paling pendek baca di dunia. Ayat yang paling pendek, ayat lazim lah. Kemudian yang panjang-panjang lah, masjid ni 20, yang masjid ni 8, yang masjid ni ini imam dia memang baca Qul Huwallah, baca Quran Azul Falak, habis awal kita moreh. Jadi itu yang kata kita pertamalah saya juga sebutkan pada diri saya, kita kena baiki niat kita. Innamal a'malu binniyat. Niat kita pergi masjid tu nak kena moreh ke nak kena tarawih. Jadi kita kena baikilah. Dan saya nak sebut balik tadi apa yang saya sebut tadi, Ustaz kacau. In akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Jadi insya-Allah untuk dapat ketakwaan dan pada bulan yang baik ni kita hendaklah melazimi membaca Al-Quran. Dan bukan saja saya sebut nanti kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke mana masa kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dia bukan setakat beriman tetapi dia beramal soleh. Dia bukan setakat beramal soleh tapi dia juga berpesan-pesan ke arah kebenaran. Dan bila berpesan-pesan ke arah kebenaran, dia juga berpesan-pesan ke arah kesabaran. Jadi saya nak ambil roh Ramadan ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan tugas dan tanggungjawab kita yang mesti kita laksanakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa
antara kita. Dia tak kata tunggu Ustaz Zul, dia tak kata tunggu Ustaz Muhammad Kazim, dia tak kata tunggu siapa, tetapi hadis tersebut menyebut man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia cegah kemungkaran tersebut dengan menggunakan kuasa yang ada padanya. Makna biyadi? Apa makna biyadi? Jumhur ulama mentafsirkan biyadi ini adalah kuasa yang ada pada seseorang, kuasa yang ada pada pemimpin, kuasa yang ada pada pengetua, kuasa yang ada pada ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, muslimin dan muslimat. Kuasa apa yang kita ada? Kalau sebagai seorang ibu, kuasa apa yang kita ada? Kita dalam rumah tangga. Nampak anak buat kemungkaran, Facebook pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, chatting, Twitter, kecanggihan, sophisticated technology that we have, kita kena peringatkan anak-anak. Peringatkan, bapa pun kena ingat. Saya ada seorang peserta dari Sabah. Dia telefon saya tak kenal. Dia cakap, doktor, saya pun tak tanya mari mana nombor saya. Dia kata, saya ada masalah rumah tangga. Ya? Suami sudah berapa lama tidak tidur bersama. Dan dia kata, saya sudah minta cerai, tapi dia kata dia tak nak cerai. Rupanya, dia tengok suami dia, bila semayang, ada masa malam ni dia tak tidur, dia pergi masuk dalam bilik, dan dia melihat video lucah. So, dia discharge dengan hanya melihat video lucah, dia tak payah bersama dengan isterinya. Sudah 4 bulan. Jadi isterinya beritahu saya kata, ya Allah, macam mana rupanya ini bukan saja berlaku pada suaminya, it is quite rampant berlaku. Wa'iyazbillah. Dengan melihat video lucah, maka dia tak payah bersama dengan isteri. Ada apa hukumnya? Nanti Ustaz beritahu hukum dia macam mana. Saya panel kan ni. Jadi nak ceritanya, kemudahan teknologi yang Allah bagi pada kita, alangkah cantiknya kita jika kita manfaatkan untuk menyebarkan dakwah, untuk mempercepatkan menyampaikan Islam. Dan balik pada ayat tadi, kita sebagai seorang ibu mana yang nak tengok anak yang tak menjadi ataupun anak yang tak baik, tetapi kita mesti ada usaha untuk menyekat. Bapak juga bukan ibu saja, selalu kita sebut ibulah bawa pergi klinik, ibulah anak sakit gigi pergi, ibulah juga bawa anak pergi ambil report card. Bapak mana? Mesyuarat PIBG. Mesyuarat PIBG lagi kan. Jadi ni tanggungjawab bersama. Sebab minta maaf, saya buat kajian mengenai dilemma of working woman. Melencong sikit Ustaz. 10 sebab mengapa wanita bekerja. Saya ranking 10, pilih 3 yang pertama. 1 yang disebut, mengapa dia bekerja, I'm a qualified person. Jadi dia ada qualification, ada masters, ada degree, ada daripada Universiti Islam, Universiti Pertanian, Universiti apa. So I'm qualified, that's why I'm working. Betul tak ada macam tu? Betul? Betul muslimat? Pasal apa kita bekerja? Patut kita duduk rumah ni. Kan? Tunggu bulan puasa, buat kuih, itu aja kan. Tapi kita bekerja. Apabila wanita bekerja, kita ada dilema tertentu. Jadi yang kedua, saja nak sebut yang kedua, yang tertinggi yang kedua, mengapa wanita bekerja? Kerana membantu keuangan suami. Betul tak muslimat? Betul? Itulah wanita solehah. Membantu. Ustaz kata apa tak dengar ni? Membantu keuangan suami. Okey, jika wanita bekerja membantu keuangan suami, mengapa suami tak boleh membantu dalam membentuk, membina, mentarbiah anak-anak dan rumah tangga? Itu yang saya nak bawa lah. Sebab kita yakin dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah sebut di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah menjadikan bagimu pasanganmu daripada spesiesmu, daripada jenismu, supaya apa? Supaya terdapat
mawaddah, warahmah, wasakinah dalam rumah tangga. Sebab itulah saya peringatkan abang-abang, pakcik-pakcik, suami-suami yang ada di sini. Mana ada pakcik, suami-suami sini? Suami-suami yang handsome-handsome semua ni. Hendaklah kita membantu. Saya sebut yang apa Rasulullah sebut. Jadi ta'awun ni doktor, sifat tolong-menolong. Tolong-menolong. Okey, tolong-menolong. saya nak ringkas habis ya. Rasulullah sebut. Ni kita nak ambil, kita semua ni nak ambil Rasulullah lah sebagai contoh yang paling aula. Qudwah. Qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah kata apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Tengok Rasulullah. Siapa yang kita nak ambil contoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ambil contoh Rasulullah bab isteri 4. Itu sebahagian. Sebahagian. Okey, tak apa, Ustaz selalu kenakan saya. Saya maafkan. Okey, jadi itulah muslimin dan muslimat, semangat Ramadan yang hendak saya ketengahkan supaya kita sama-sama mendapat keredaan Allah, suami, isteri dapat melahirkan anak-anak yang merupakan qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iaitu orang yang kita katakan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhanku, berilah kepadaku suamiku, isteriku, kalau ada 2 isteri, isteri-isteriku. Wa zurriyati, zuriatku sebagai qurrata a'yun. Tuan-tuan, puan-puan, qurrata a'yun ni satu perkataan yang cukup cantik. Iaitu sebagai penyejuk hati. Suami tengok pada isteri sejuk hati. Isteri tengok pada suami sejuk hati. Suami dan isteri tengok pada anak-anak sejuk hati. Bukan tengok suami resah je. Ya Allah, banyaknya hutang belum bayar. Suami tengok pada isteri, ya Allahnya, serabainya, banyaknya mulut, banyaknya belebel kan, membebel. Suami kena maafkan isteri. Terima seadanya ya. Terima seadanya. Kalau dia membebel, pasal apa mulut aktif? Pasal apa isteri mulut aktif? Kerana badan letih. Bila dia ada sequence, bila badan letih, mulut menjadi aktif. Sebenarnya dia hang tu. Dia hang waktu tu. Jadi kita kena sabarlah dengan isteri. Okey, saya rasa setakat itulah round yang pertama. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan, saja saya ngusik dengan doktor ni. Tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang disimpulkan, apa yang disebut oleh doktor tadi, sebenarnya semua tu nafsu. Ustaz Semua tu nafsu. Ramadan datang nak sekolahkan nafsu. Jadi bulan ni tuan-tuan, kita kena betul-betul mujahadah, kita lawan nafsu kita. Boleh tak? Sebab nafsu tak pernah puas. Tuan-tuan, tanya orang naik motor, nak kereta. Dapat kereta kancil, sedap Ustaz, sejuknya kereta ni. Jalan jam pun boleh kona-kona sana, kona kiri, boleh celah. Dapat tak? Dapat kereta kancil. Bel Ustaz, balik Johor, sakit pinggang. Allah, sakit naik kancil Ustaz. Kalau dapat Exora lagi bagus kata dia. Nafsu, dia tak pernah puas. Dapat Exora, bel Ustaz, Exora besar Ustaz. Anak boleh lari depan belakang. Selesa betul. Pakai setahun, tekan tingkat tak boleh turun. Cek tak boleh turun. Dia kata, Allah mak, kata Malaysia ni sedekah betul lah kata dia. Kalau dapat BMW lagi bagus. Bawa BM, sedap Ustaz. Langgar lubang tak bunyi, dup. Sedap Ustaz. Masuk KL, jam. Wahai BM laju-laju tak boleh jalan kau. Kalau dapat helikopter lagi bagus. Nafsu tak pernah. Jadi Ramadan datang tuan-tuan, kita nak sekolah, kita nak didik, kita nak khusus nafsu. Ada skedul dia. Kena ikut skedul. Nak lahirkan orang bertakwa ni, skedul Ramadan, sekolah Ramadan, atau cara Ramadan. Yang pertama, Ramadan mendidik kita ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, satu. Yang kedua, Ramadan mendidik kita, nafsu kita semayang panjang-panjang. Nafsu tak suka semayang panjang, betul tak? Jadi bulan Ramadan cari imam yang panjang.
Panjang. Bukan imam tu panjang, dia baca panjang tuan-tuan. Nafsu tak suka, tapi kena buat persiapan rapi ni. Nak sembahyang panjang kena steady. Imam pun main peranan juga ustaz. Kalau imam bismillahirrahmanirrahim, makmum kata ya Allah imam bila nak pencen kata. Sebab imam innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Oh steady. Nampak tak? Dia grab makmum. Lepas tu buat lagu sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Kurdi. Allah. Dia kena ada cara tuan-tuan tu. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan, bila nak lawan nafsu ni, kita ada persiapan diri kita. Jadi pergi masjid jangan pakai baju bertulis. Makruh. Pakai baju marah kat belakang. Makruh tuan-tuan. Tengah semayang imam baca panjang, tengok baju kawan. Dia ni marah cawangan mana ya? Kan ganggu makmum tu. Saya ceramah di Melaka kan, masa tu pilihan raya. Dia pakai baju undilah. Baju undilah tu. Imam tu jenis imam tu, ghairil maghdubi alaihim walau. Imam tu. Dia bertengok baju kawan. UMNO. Baru tahu. Keadilan. Bila pula masuk keadilan dia ni? Kan nampak baju keadilan? Pas. Lah di AP pun semayang juga. Jangan pakai baju betul. Nafsu kita ni. Sama juga tuan-tuan. Apa ni, bila kita semayang, orang perempuan pun, ya, jangan makan benda berbau je. Makan petai apa semua jangan. Bacalah berangin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan makmum sebelah. Ya Allah petai makcik ni. Itu penting juga.